Saya pergi keluar negara, pergi Australia ke mana-mana, orang akan associate nama Dr. Qadri dan ni kalau orang akan tanya, is Dr. Qadri still there? Dalam suasana tenang di kampung kami, supaya otak kami terus bekerja lah, kerana orang kata kita ni ada dua anggota untuk hidup, iaitu otak kita dan juga jantung kita. Pertemuan ini sebagai jaka. Jaka di belakang ni ada Jamil, ada Qadri. Jamil Adimin, Qadri Ahmad, JAKA. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa dalam suasana tenang di kampung untuk sama-sama bercerita-cerita sedikit-sedikit tentang kehidupan, khususnya tentang pentaksiran dalam pendidikan. Kita nak namakan pertemuan ini sebagai jaka. Jaka di belakang ni ada Jamil, ada Qadri. Jamil Adimin, Qadri Ahmad, JAKA. So ruang jaka ini adalah ruang di mana dua manusia ni akan menarik perhatian tuan-tuan, puan-puan, para minat pendidikan, perkembangan pendidikan untuk diisi dengan ilmu, amal dan adab dalam pentafsiran pendidikan. Gitu, ya. Okey, terima kasih Dr. Qadri Ahmad. Dr. Ahmad ni sebenarnya ialah sepupu saya. Ayah dia ialah saudara sulung, saudara kandung sulung daripada ibu saya. Alhamdulillah kita dapat bersiaran di rumah saya ni, rumah yang boleh katakan barulah, baru sebulan kami duduki. Alhamdulillah kita mungkin akan bergerak dari tempat ke tempat ya. Kita bersiaran, boleh jadi di sawah padi, boleh di mana-mana saja yang kita rasa kita akan bersiaran. So bercakap tentang pentaksiran, kita ni Dr. Qadri dan saya bolehlah dikatakan orang-orang lama lah. Selalu bila saya pergi keluar negara, pergi Australia ke mana-mana, orang akan associate nama Dr. Qadri dan ni kalau orang akan tanya, is Dr. Qadri still there? Bila saya mewakili, saya kata saya lembaga periksaan ya, sama ada semasa saya menghadiri persidangan antarabangsa IAEA, International Association for Education Assessment. Alhamdulillah saya sempat 3 kali menghadiri IAEA Conference, pertama di Beijing tahun 1994, yang kedua di Hong Kong 2003 dan yang ketiga 2015 di US ya. Jadi InsyaAllah mudah-mudahan dengan program ini kami dah bersara ni, dah tak ada apa buat kerja, duduk di kampung sambil-sambil pergi masjid. Dr. Qadri masih pakai baju masjid lagi. Pagi-pagi seperti ini tak ada apa buat, untuk mengisi masa lapang kami supaya otak kami terus bekerja lah, kerana orang kata kita ni ada dua anggota untuk hidup, iaitu otak kita dan juga jantung kita. Bila salah satu daripadanya berhenti bekerja, kami bimbang, saya bimbang terutama, bimbang hidup kami pun berhenti. Jadi untuk itu kami, saya lah terutamanya, Dr. Qadri pun begitu juga, saya sediakan pagi-pagi seperti ini, bacalah beberapa buku yang berkaitan dengan assessment, yang berkaitan dengan leadership, yang berkaitan dengan agama, pendidikan, tafsir, hadis dan sebagainya. Jadi saya rasa konsep perbincangan kita Dr. Qadri berkaitan sekitar pentaksiran.
Okay, Pentadsiran Dr. pendidikan. Jamil, sebelum kita pergi lebih jauh lah, cuba cerita-cerita lah. Banyak orang tak berapa jelas lah dengan konsep pentaksiran. Kalau yang paling senang lah orang biasa, agaknya apa ya pentaksiran ni? Pentadsiran, apa itu pentadsiran? Ni seronok ni. Apa itu pentadsiran? Pentadsiran ni yang saya boleh ingatlah, yang selalu kami sebut di kalangan rakan-rakan, kawan-kawan di lembaga peperiksaan dan juga di majlis peperiksaan. Pentadsiran itu berasal daripada perkataan bahasa Inggeris ni ialah assessment. Assessment. Assessment itu dia berbeza nanti dengan penilaian, berbeza dengan pengukuran ataupun peperiksaan atau ujian. Selalu orang anggap sama sahaja. Apa itu pentadsiran, apa itu penilaian. Saya sebenarnya ada berbeza, Dr. Qadri. Ya. Saya rasa Dr. Qadri pun amat arif tentang itu. Saya sendiri mendapat perkataan assessment itu pemula perkataan assessment atau pentadsiran di Malaysia ini Dr. Qadri sebenarnya, ya. Kalau nak tahu, Dr. Qadri sekitar tahun berapa, ya, saya belum balik daripada UK lagi. Beliau telah memperkenalkan assessment atau pentadsiran ini untuk menggantikan peperiksaan, untuk menggantikan penilaian, untuk menggantikan pengukuran. Dr. Qadri lebih arif lah saya rasa untuk menyatakan apa itu pentadsiran. Ialah pentadsiran yang Dr. Jamil kata dia berasal dari perkataan assessment. Assessment tu bertolak dari perkataan considerate. Saya yakin Dr. Jamil boleh cerita 2-3 jam kalau considerate ni. Tapi dalam bahasa biasanya lah, untuk kita orang-orang kampung ni kan, kita jadikan 4 perkataan untuk ingat sampai bila-bila. So kalau boleh mak bapak ingat, guru-guru ingat, murid-murid pun ingat, kumpul data buat makna. Ini jauh ni, tetapi kalau boleh lah apabila kita bercerita tentang pentadsiran ni, balik kepada kumpul data buat makna. Kumpul data buat makna, kumpul data buat makna. Okey, yang itu kita akan kupas dalam banyak siri, Dr. Jamil, ya. Kalau boleh, kumpul data buat makna. Kita harap kita boleh buat sampai beberapa siri. Ya. Ini kita kata musim pertama lah, ya. Musim pertama. Program kita ni kita harap beberapa siri daripada musim pertama ni kita lihat nanti kalau kita perlu ubah dia punya format sebagainya, kita akan ubah selepas musim kedua. Betul. Kita jangkakan dalam boleh kumpul data buat makna tu, Dr. Jamil, kan, kumpul data buat makna tu melekat. Sebab pada saya lah, kalau budak tahun 1 pun boleh ingatlah 4 perkataan tu. Kumpul data buat makna, kumpul data. So apabila kita dah masukkan benda tu dalam kepala dia orang, all the time dia mungkin akan carilah kumpul data macam mana, buat makna macam mana. Tapi kita kena start. The ilmu is kumpul data, buat makna. Itu dari segi tu. Ada apa-apa nak tambah ke? Okey, Dr. Ray, sambil-sambil tu kita minum kopi ni. Kopi pagi-pagi macam ni, minum kopi memang sangat menarik lah. Tapi saya tak boleh sebut lah apa nama kopi ni, jenama dia tak payah. Tapi kopi yang sangat bagus. Di Sabak Bernam ni, Sungai Tawar ni, kita boleh dapat, ya, banyak. Okey. Dr. Qadri nampaknya dia cuba lari daripada considerate, tapi saya tarik balik tentang considerate ni. Considerate daripada perkataan Latin ataupun Greek yang bermaksud duduk di sisi. Mengapa pentadsiran itu duduk di sisi? Duduk di sisi. Saya teringat, ialah Dr. Qadri selalu sebut, ya, mengapa duduk di sisi itu ialah berlakunya pentadsiran. Kerana semasa kita kecil-kecil dulu, kita belajar mengaji Quran dengan ibu kita ataupun apa dia yang mengajar kita Quran, boleh baca Quran dengan baik tu dengan cara duduk di sisi. Apabila kita duduk di sisi ibu kita yang mengajar kita mengaji Quran, jadi segala maklumat tentang pembelajaran Quran saya itu ibu saya pengajarnya, dia tahu. Maklum apa saya sama ada saya sudah menguasai huruf-huruf hijaiyah, sudah menguasai abad, alif bata dan sebagainya, boleh menyebut alif di atas a, di bawah i, depan u, sekarang pakai cara lain lagi. Itu maklumat itu dapat dikumpul oleh ibu saya, walaupun dia tak belajar pentadsiran, ya, Dr. Qadri, tapi dia tahu, dia kumpulkan maklumat. Okey, dengan maklumat itu, bila masa
saya ni perlu ditingkatkan daripada alif bata kepada sajim dan sebagainya, ataupun bila masa nak mula membaca, bila masa nak menyebut kata dan sebagainya itu, dia berdasarkan maklumat yang didapati dengan cara kami duduk di sisi itu. Alif di atas A. Alif di atas A. Kalau kita dulu belajar bukan itu kan? Bukan alif. Alif campur A. Itu Jawa tu. Orang Jawa dia kata bukan alif di atas A. So, ataupun kalau alif di atas A, kemudian kita sebut alif di atas U, salah lah kan? Salah lah. Itu datanya lah tu. Datanya. Okay. So datanya alif di atas U, maknanya salah lah tu. Betul. Dia kena dibetulkan lah. Dan dibetulkan then and then. Dia tak perlu tunggu besok. Tak. Dia tak mengikut maknanya tak perlu keluar keputusan lah. Tak perlu keluar keputusan. dia tak ada pun ibu kita mengajar kita Quran, tak ada pun soalan objektif. Soalan objektif lah, ada banyak aneka pilihan lah, multiple completion lah, ataupun banyak lagi dia tak gunakan tu. Tapi pentaksiran berjalan. So, pentaksiran yang dibuat oleh Ibu Dr. Jamil tu ialah kumpul data buat makna. Buat mana? Kalau dia kumpul data tu dia kata tadi alif di atas U, itu data tu. Tapi dia kena dia ada maklumat, dan maklumat tu perlu beri maklum balas. Maklum balas tu kepada saya sebagai muridnya. So dia kalau sekarang ni guru-guru dia menggunakan komen. Sebenarnya mengikut kajian oleh Paul Black, Dylan William, komen yang diberikan oleh guru tentang anak itu sebenarnya tidak memberi apa-apa makna. Komen kadang-kadang memberi negatif impact pula. Bila komen, aku dah bersungguh-sungguh tapi salah juga. Yang penting ialah maklum balas ataupun feedback. Feedbacknya ialah Jamil, alif di atas tu bukan U. Ada sayang lagu tu. Ada sayang. Ada sayang. Jadi dia itu maklum balas. Jadi bila murid diberi maklum balas, bukan komen. Bagus, komen tu seperti bagus, baik. Itu komen. Tapi kadang-kadang ada juga komen negatif. Salah diketuknya kita. Allah, ya Allah. Terus apa ni? Terbantut. Terus tak mau belajar. Sebab kita akan belajar itu penuh dengan psikologi, penuh dengan nilai-nilai ataupun values, ya. Penuh dengan psikologi sebagainya. Dan psikologi positif mengikut Seligman, ya. Positif psikologi. Mungkin kita akan bincang maksud yang lain. So, kalau kita kumpul yang itu, kalau kita baliklah pada asal timbulnya pentaksiran dari assessment dari acid ray, rasanya kita kena sedari bahawa kita acid ray ini adalah sit beside atau duduk di sisi. So apa saja pentaksiran yang akan berjalan, gambarkan yang kita duduk di sisi. Dan untuk jadikan dia pentaksiran. Kalau duduk dari jauh dah bukan pentaksiran gitu. Kumpul maklumat buat makna. Kalau anak saya tu alif di depan U tu maknanya belum menguasai. Dia kena dibetulkan. Alif di atas begitu juga yang lain-lain, makin tinggi makin begitu, ya. Membuat makna. Itu kalau kita sorot balik acid ray itu daripada Latin. Dia kalau berkaitan dengan pendidikan pula. Ibu saya tadi sebagai pendidik. Dia bukan hanya guru. Dia bukan hanya cikgu. Dia tidak hanya mengajar, tapi dia mendidik. Nanti konsep ini kita akan bincang lebih luas lagi, ya. Apa itu pendidik? Pendidik itu dia ada bukan saja pengajar. Dia ada pendidik itu murabbi lah dalam bahasa Arab. Ya. Dia juga konsultan. Dia juga pelatih. Dia juga penasihat. Itu pendidik. Coach. Sebagainya itu akan kemudian. Saya nak balik semula kepada acid ray itu. Acid ray dalam pendidikan dia adalah kita bercerita tentang educational assessment.
Educational assessment. Education itu juga diambil daripada perkataan Latin ataupun Greek, iaitu educere. Educere. Sere. Kita cakap bahasa Greek sikit. Kalau pentaksiran, esidere, kalau pendidikan ataupun education, itu diambil dari perkataan educere. Educere itu maksudnya. Educere itu maksudnya ialah to lead out ataupun membimbing seseorang. Jadi bila kita mendidik seseorang, seorang kanak-kanak ke, kita maknanya kita bimbing dia ke arah mana. So, tadi saya, ibu saya mendidik saya Al-Quran, dia bimbing saya supaya saya ini boleh menguasai Al-Quran. Sekurang-kurangnya boleh membaca Al-Quran. Sebab kita orang Islam, anak-anak kita terutama, bukan saya dari kampung lah, di bandar-bandar pun, matlamat ini ialah supaya boleh membaca Quran sekurang-kurangnya. Sebab itu anak-anak kita boleh katakan kalau adik-beradik saya semua boleh membaca Quran. Jadi dibimbing ke arah mempelajari Al-Quran. Jadi to lead out. To lead out itu dia masih di sisi jugalah. Maknanya dia dipegang tu. Kalau kanak-kanak masih dipegang. Kalau orang dewasa mungkin to lead out tu, leader tu di mana tempat dia yang... So to lead out tu mendidik? Mendidik. To sit beside tu mentaksir. Yes. Wah, cantik tu. Kan? Jadi konsep itu kalau boleh kita sama-sama fahami, saya rasa pendidikan di negara kita akan menjadi lebih baik. Betul. Lebih lagi saya dipahamkan Kementerian Pendidikan sekarang sedang berusaha untuk mengubah dan membangunkan kurikulum baru untuk diguna pakai pada tahun 2027. Kerana PPPM akan tamat pada 2025. Saya dipahamkan begitulah. Jadi barangkali tahniah kepada Pendidikan sudah habis satu fasa PPPM 2013-2025 dan satu langkah yang baiklah yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan untuk melihat pendidikan itu daripada yang lebih luas lagi, di mana pendidikan, kalau boleh saya pergi ke depan sedikitlah Dr. Qadri. Pendidikan ini kalau mengikut Li Langking ialah... Langking tu siapa? Li Langking ialah timbalan Presiden China semasa Li Peng. Presiden di China, kerana rakyat dia besar. Dalam bukunya Education for... dia ada buku lah. Education for 1.3 billion. Li Langking ialah timbalan presiden yang memegang portfolio pendidikan. Dia ada 5 timbalan presiden memegang menteri pendidikan. Dia kata pendidikan ini ada 2 jenis. Simple, sangat mudah. Dia kata ada 2 saja, iaitu knowledge education yang berkaitan dengan akademik. Tapi yang kedua ialah yang besar juga peranannya ialah character education. Character education. Jadi pendidikan karakter. Saya dipahamkan, alhamdulillah, Kementerian Pendidikan telah akan memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum mereka. Kalau dulu memang bukan kata tak ada ya. Saya dipahamkan ada character education ini dibina dan dibangunkan melalui aktiviti co-curriculum. Co-curriculum melalui aktiviti luar bilik darjah, aktiviti sukan, berpersatuan dan sebagainya. Tapi di situ di negara-negara lain dia bukan sebagai co-curriculum. Co-curriculum ini kurikulum juga, tapi bukan kurikulum yang asas. Co-curriculum. Tetapi saya dipahamkan character education, pendidikan karakter itu dimasukkan dalam kurikulum. Katalah bagaimana kita boleh kalau kita lompat, maknanya bila masuk saja
pendidikan untuk ilmu dan pendidikan untuk karakter tu, kita juga perlu sama-sama fikirkan pentaksirannya lah. Ya, betul. Jangan nanti kita buat pendidikan karakter, pentaksiran mana boleh, karakter mana boleh ditaksir. Dia tak boleh jadi macam tu. Seolah-olah yang boleh ditaksir tu yang akademik je gitu. Ya, okey. Bercerita tentang tu ya. Yang kita gunakan perkataan taksir, Dr. Kori. Bukan ujian, bukannya peperiksaan. Not even penilaian. Penilaian itu evaluation. So barangkali kita boleh sedikitlah, ada masa sedikit ni untuk siri ni, ada 5 minit ni Dr. Kodri. Kalau boleh Dr. Kodri bezakan apa itu pentaksiran, apa itu penilaian dan apa itu pengukuran. Selalunya 3 lah. Yang punya. Apa itu pentaksiran, apa itu penilaian, apa itu pengukuran. Ya Allah. Secara ringkas loh. Sebelum kita masuk apa susah tu. Okey. Penilaian tu kalau kita ambil perkataan evaluation, dia is the act of making judgment. Mana tindakan kita untuk membuat pertimbangan tu penilaian. Pengukuran pula apa-apa sahaja pertimbangan yang berakhir dengan data kuantitatif itu disebut sebagai pengukuran. So seolah-olah kalau kita berakhir dengan data yang kualitatif, seolah bukan pengukuran. So apa yang kat situ? So di situlah kita hadirkan perkataan pentaksiran. Pentaksiran tu sebagaimana yang kita telah mula tadi, is usaha-usaha mengumpul data dan membuat makna. So makna tu bolehlah diberi dalam apa bentuk sekalipun. Okey, saya ambil itu je ringkas. Okey, saya lanjutkan sedikit saja. Kalau kita lihat buku yang ditulis oleh David Payne, dia membuat formula yang mudah untuk kita ingat. Pentaksiran is equivalent to evaluation plus measurement. Pentaksiran measurement plus bersamaan dengan penilaian tambah pengukuran. Pengukuran tambah penilaian. Pengukuran tambah penilaian. Okey, pengukuran tambah penilaian. Okey. Kalau pengukuran, saya ambil contoh simple analogi lah. Kalau saya nak tahu ukuran daripada lantai ke siling ni, lantai ke siling ni, dia nak tahu ukuran dia. Berapa meter, berapa kaki tingginya. Dia berhenti setakat memberi ukuran. Itu pengukuran. 3 meter katalah. Katalah 3 meter. Untuk buat pengukuran sebenarnya kita boleh minta siapa-siapa pun. Kalau kata saya pakai jurutera katakan, saya boleh minta technician saya untuk Mat, tolong ukur ni dari lantai ke siling ni. Ahmad yang tidak ada kemahiran kejuruteraan pun dia boleh buat. But dia memberi maklumat tentang ukuran. Ukuran yang berbentuk kuantitatif. Berapa meter, berapa kaki. Dia berhenti setakat itu. Kumpul data. Okey. Kumpul data dalam bentuk kuantitatif. Kalau lepas tu saya kata 3 meter tu apa dia? 3 meter tu tinggi sangat. Yang tinggi sangat tu apa? Yang tinggi sangat tu penilaian. Penilaian. Itu apa nilai buat kepada makna. Buat makna. Habis no? Buat makna. Kemudian dia berhenti setakat itu. Kerja-kerja pengukuran pilihan sekat memberi kumpul data, buat makna. Tetapi untuk buat keputusan, sama ada nak direndahkan, nak ditinggikan, itu kerja-kerja pentaksiran. Jadi guru sekarang, kalau guru itu dia kata membuat pentaksiran hanya dengan kata saya dah buat ujian. Ujian bulanan, ujian tengah tahun. Saya dah siap kerja saya. Itu baru kumpul data. Dia belum sampai kepada penilaian lagi. Apatah lagi pentaksiran. Jadi kena buat nilai judgement tadi tu tinggi sangat. Murid saya ni belum menguasai. Betul. Murid saya telah menguasai. Kalau belum menguasai, apa nak buat? Buat remedial ataupun remedial bahasa Melayunya. Remedial remedial sampai hilang, sampai tak ingat. Tak apa, nanti kita cari apa maksud remedial. Ataupun yang telah menguasai dipanggil enrichment, pengayaan. Enrichment. Jadi itu membuat keputusan. Membuat keputusan itu barulah sampai kepada assessment. Jadi maknanya pentaksiran ialah satu proses mengumpul data,
tentang pembelajaran murid, dan nanti ada tentang dan untuk lagi. Ada beza tadi. Sebab ada assessment itu pentaksiran untuk pembelajaran dan ada assessment tentang pembelajaran. Jadi kalau nak dapatkanlah pendidikan berkualiti di abad 21 ni, tak bolehlah lari dari pentaksiran ya? Tak boleh, tak boleh. Kalau kita buat pemeriksaan je tak cukup ke Dr. Jamil? Tak cukup, tak cukup. Tak cukup, ha? Sebab pemeriksaan itu hanya Kumpul data. Kumpul data. Oh, Hanya kumpul aduh. data. Tapi kalau buat ujian je selalu pun tak boleh juga. Tak juga. Habis kita buat ujian je menyediakan diri untuk pemeriksaan, untuk berjaya pemeriksaan pun tak jadi juga. Oh. Okey, kita akan bercerita tentang itu dalam siri yang kedua nanti. Jadi kita berhentikan dulu sekarang ini. Kita akan bercerita tentang mengapa pentaksiran dan siapakah yang memainkan peranan penting dalam pentaksiran itu. Kita akan bercerita dalam siri yang kedua. Saya rasa kita tutup dahulu untuk siri yang pertama ini. Mudah-mudahan kita akan bertemu dalam siri yang kedua. So, saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Kodri kerana berkunjung ke rumah saya untuk program ini. Jangan lupa jaga pentaksiran yang akan datang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah ni.